dipakai atas kepala, Cewah. tampan segak anak teruna. Luruskan niat dalam berpuasa agar Ramadan dapat pahala. Burung nuri, burung kedidi, turung hinggap di atas tanah. Menyeramkan. Kuatkan fizikal, tegarkan hati. Kekal positif, jalani ibadah. Macam 70-an. Okey, saya bagi satu lagi satu lagi. Ya. Istana Johor di Kuala Danga. Tempat berkelah keluarga diraja. Borak-borak sebelum berbuka. Muhasabah diri, panduan bersama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Assalamualaikum lagi bersama kami bertiga hari ini. Saya Putra Azwan, PU Amin dan juga Atu Zero untuk Borak Tengah Lapar episod yang ke-6. Ini bermakna dah 6 hari kita berpuasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Atu, Ya. Ustaz, jadi macam nak tanya Atu lah. Atu biasa pergi tarawih kan? Berapa rakaat yang Atu lakukan? Saya kadang-kadang 60 Wah. boleh pergi. 60 boleh pergi. 60 rakaat pergi. Ini bukan riak, ini sombong. Kadang-kadang 60, 40, 20. Dia boleh pergi ya, boleh pergi ya. Boleh pergilah. Tapi kadang-kadang buatnya 4 saja. Oh, 60 tu hanya imajinasi. Niat. Niat. Tak salah. Jangan nak salahkan siapa ni. Boleh kira ke Ustaz? Boleh kira Ustaz? kalau Boleh niat dia? boleh. Niat pun dapat pahala dah. Niat pun pahala dah. Bagus. Oh, kalau macam Ustaz pula. Tarawih selalu berapa rakaat? Ada rakaatnya. Ada rakaatnya. Ada rakaatnya. Kurang banyak aje lah beza dia lah. Tengok. Ustaz Alhamdulillah. pun kurang daripada saya. Baik, macam biasa tu setiap Ya. hari kita ada topik yang berbeza. Betul. Dan Baik. untuk hari ini topik yang kita bicarakan bersama Ustaz Amin iaitu mengenai hutang, bayar hutang. Ui, sensitif lah babak hutang ni. Ustaz pernah kenal ke? Dia tengah melalui sekarang. Tengah melalui. Okey. Hutang ni jangan buat main tau. Betul. Kalau kita tidak lunaskan hutang, Aha. Tergantung. Bukan tergantung di dunia, di akhirat pun tergantung tau. Allah Jangan Akbar. main-main. Yang masalahnya saya awak yang marah ni. Tak. Awak dah selesai. Jangan cerita internal kat sini. Tak apa. Kita PM. Okey, ini Ustaz. Macam zaman sekarang ni kan Ustaz. Dia Baik. macam susah tau nak lari daripada kita berhutang. Sebab nak memiliki aset ke beli barang ke kena berhutang. Jadi Ustaz, untuk pandangan Islam lah, apa konsep berhutang ni Ustaz? Baik, dalam Al-Quran sendiri pun dah sebut dah tentang hutang ni kan. Yang mana sekiranya kamu apabila melaksanakan satu hutang, wa yuqridullahu qardan hasana. Okey. Maka kalau lakukan satu hutang, maka mestilah hutang itu hutang yang baik. Maksud hutang yang baik ni banyak tafsiran lah. Yang pertama, tidak di dalamnya terkandung riba, faedah-faedah yang membebankan kita, yang menguntungkan satu-satu pihak. Sebab kalau setiap daripada satu hutang ataupun satu manfaat itu hanya didapati oleh satu pihak saja, maka dia boleh bawa pada riba. Kullu qardin jarra manfaatin fahuwa riba. Setiap sesuatu hutang yang memberikan manfaat kepada satu-satu pihak sahaja, maka itu adalah riba. Dan riba ni antara benda yang lagi besar tau. Haram makan riba daripada makan khinzir. Makan khinzir ni kalau darurat esok tiba-tiba tak ada makanan, bolehlah kita lagi. makan mengikut ketentuan kita. Betul. Tapi kalau riba ni every time everywhere, apa pun sebab tak boleh. Jadi sebab itu kita kena jaga diri kita lah. Yang kedua disebabkan kita boleh berhutang tetapi mestilah dalam keadaan kita mampu untuk membayarnya. Sebab itu kalau kita buat hutang-hutang aset ke kenderaan ke, kita kena bagi apa-apa dokumen yang memerlukan. Dan dokumen itu bukan sebab kita kata syarat saja, tapi nak menunjukkan kepada kita bukti yang kita boleh membayar hutang kembali. Sebab itu jangan palsukan dokumen. Sebab itu sudah menunjukkan bahawa kita tak ada kemampuan dan hukum berhutang kat situ pun boleh jadi salah. Itu pasal hutang yang itu. Kalau berkaitan dengan hutang PTPTN, Ya. kita sudah pinjam. Belajar pula tu. Belajar pula tu. Lepas tu tak dilunaskan. Yang ilmu kita belajar tu halal ke haram? Tak berkat lah. Tak berkat. Tak Macam mana? berkat lah. Walaupun ilmu tu dah digunakan untuk pekerjaan kita, untuk masa depan kita. Tapi kena ingat, keberkatan ilmu ni kita nak bawa sampai ke hari akhirat. Maknanya ilmu tu boleh membentuk diri dan keluarga serta masyarakat kita ke arah yang lebih baik. Tapi kalau kita buat sesuatu tadi tidak berkat, walaupun untuk belajar, walaupun ilmu agama, tetap ia hanya tergantung di dunia. Sebab itu PTPTN ni walaupun sedikit pun, dengan kadar yang rendah pun, kita kena bayar. Isunya bukan nak kena settle, tapi kita kena bayar. Biarlah bayar. Alright. Jadi dah hutang kena bayar. Wajib bayar. Usaha tu usaha. Usaha untuk Bayar. bayar. Borak tengah lapar, borak tengah lapar, borak tengah lapar, borak tengah lapar. Borak Tengah
pasal lapar. Ya, masih bersama kami bertiga, saya Putra Azwan, Pio Amin dan juga Atu Zero. Kita masih berbicara mengenai topik kita hari ini iaitu hutang. Betul. Bayar hutang. Hutang. Wow. Jangan main-main pasal hutang. Jadi Ya. soalan dia seterusnya Ustaz, bagaimana cara menilai dengan bijak sebelum mengambil keputusan untuk berhutang? Pertama sekali kita tengoklah keperluan kita kepada perkara tersebut. Kalau benda itu memang keperluan yang memang merujuk kepada keselamatan. Contohnya rumah. Rumah. Kan keselamatan untuk Betul. kita, keluarga kita, masyarakat kita kan. Jadi memang rumah itu satu keperluan. Ya. Tapi rumah yang keperluan ni rumah macam mana? Cukuplah ada pagar, ada pintu, ada bilik. Bukan kena ada 5 tingkat baru Betul. keperluan. Itu dah kehendak. Betul. Sebab itu paling penting bila kita nak buat sesuatu pemilihan itu, kalau dalam Islam ni kita ada fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan. Macam kita pun kena ada keutamaan kita. Keutamaan ni antara dua perkara lah. Yang mana kita kata ianya adalah sebagai keperluan ataupun kehendak ataupun sebagai perhiasan. Dia ada 3 keadaan. Jadi kalau kita nak buat pemilihan untuk berhutang, Okey. adakah ia keperluan yang mendesak ataupun tambahan kehendak ataupun keperluan dan kehendak tu dah cukup. Cuma dia nak buat perhiasan. Nak ada lift, ada kolam, berhutang bersungguh-sungguh nak tunjuk kat orang yang dia ada segala-galanya. Masya Allah. Sedangkan itu boleh membebankan hidup dia. Tak nak macam tu. Betul Ustaz. Macam kalau begitu Ustaz, saya sekarang alhamdulillah rumahnya semedi. Alah, keperluan tingkat atas tu tak ada keperluan. Balik saya potong ah. Saya tebas ah. Awak letak kat saya lah. Saya satu je. Nanti datang rumah saya ambil. Saya potong tingkat 2 tu. Kedua kan. Kadang-kadang tak pakai. Tak pakai, betul, tak Orang pakai 3 langsung. tingkat, 2 tingkat kan. Kadang kita duduk kat bawah je. Esok-esok bila kita dah tak larat, memang kita nak naik atas pun, alah tak larat lah, kita duduk kat bawah je semua kan. Okey, kejap saya call isteri saya. Potong 2 senang tu. Potong sekali Jangan 2. buat kau keluar pula dekat berita cari orang. Atu potong rumah jadi 2. Sebab itu dah kehendak bukan keperluan. Tapi kadang-kadang orang buat dua tingkat ni sebab mungkin kawasan rumah dia tu padat. Jadi 2 tingkat tu mungkin barang-barang yang sepatutnya orang buat rumah yang landed dia boleh jadikan 2 tingkat juga. Jadi itu pun keperluan juga kan. Ada guna dia tu. Nasib baik lah, Tak apalah, nasib saya baik. tak jadi nak ambil lah. Tak jadi potong lah. Jangan potong. Baik, dan Ustaz, sekarang Ustaz, kalau kita tengok generasi sekarang Ustaz ya, bila tengok kawan pakai iPhone ataupun pakai telefon mewah, pakai barang mewah, dia pun nak juga. Sampai ada sanggup guna kad kredit ni Ustaz untuk memenuhi kemahuan dia tu kan. Jadi apa pandangan Ustaz untuk generasi yang suka sampai berhutang sampai mereka dah terlebih-lebih ni? Sebab tu ini kalau kita tengok kadar bankrupt kan, kadar Okey. muflis pun bankruptcy yang paling tinggi adalah di kalangan orang muda. Di kalangan 35 tahun ke bawah tau. Ya. Maksudnya yang 35 tahun ke bawah ni maknanya baru yang nak meningkat dewasa dalam keadaan baru dapat kerja, baru naik pangkat dan kerana dia nak dapatkan satu lifestyle yang betul-betul meriah lah kita kata. Bahasa mudah kita kata ni yang betul-betul kalau tengok wah memang in lah. Baju dia, jam dia berlumba-lumba nak kepada original dan sebagainya kan. Dan dia perlu berhutang. Dan sekarang ni banyak skim-skim yang kalau kita nak dapatkan telefon, Ya. kerusi urut ke apa ke, kita boleh pakai kad kredit kita. Ya. Tapi kena ingat adakah ia boleh membawa kepada pembebanan kepada kita nak bayar setiap bulan tu. Dan yang kedua dengan kadar interest yang kita boleh kata ianya adalah riba dan boleh menzalimi diri kita dan sangat dilarang dalam agama. Sebab dilarang. itu nak berhutang tak ada masalah sebab dia instrumen yang memudahkan kita. Okey. Tetapi kita kena ingat berhutang tadi atas sebab apa? Kan kalau sekadar kosmetik nak tunjuk yang kita paling power, kita paling bagus, esok kita akan menyesal. Allahu Akbar. Kita akan rugi, kita akan rasa kenapa dan kita tak boleh patah balik masa. Betul? Sekarang ni lah kita nak kena ingat. Dan selalunya orang yang dah melaluinya barulah dia kata kenapalah. Tapi orang yang belum lalui dia kata alah awak dah buat dulu kenapa saya tak boleh. Dan akhirnya esok dia akan menyesal. Jadi kepada yang muda-muda, anak-anak muda kita kan, kita-kita yang baru nak meningkat dalam keadaan nak tengok suasana ni, jangan terlampau orang kata hidup dalam dunia realiti lah. Jangan terlampau obses sangat, terlampau macam semua nak akhirnya terbeban dengan hutang. Ikut-ikut Ustaz. Cantik, menarik, indah tapi hutang. Baik macam orang kampung semua dah ready. Betul. Semua cash. Alibaba Bujang Lapuk pun nak cakap juga Ya, benda apa ni. pula dia kata? Dia cakap kan, alah itu rumah baru nak rumah baru. Yang itu sofa baru nak sofa baru. Dalam membebankan suami. Membebankan. Lepas tu bila tak ditunaikan, dah suami pula terkira-kira seorang-seorang. Betul. Kesian tau. Itu ini jadi suami. masalah rumah tangga juga. Betul. Itu kan? dia tak nak macam tu. Saya masa COVID tu, Okey. hutang kan banyak kan. Lepas tu Aha. kerja pun kurang. Tak tidur malam saya Ustaz. Yalah. Nasib baik saya tidur siang. Okey, baik. Baiklah, kita tak nak tidur lagi waktu ni, tapi kita nak berhibur dengan The Katira Band seperti biasa. Kali ini dengan lagu mereka, Hapus Aku. Ya. Hapuskan hutang untuk anda. Jom dengarkan.
sebut itu cinta. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Sadarkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Tuliskan kesedihan, semua tak bisa kau hentikan. Dan kita kan bicara, dengar jiwaku. Buang semua puisi antara kita berdua. Kau bunuh dia, sesuatu yang ku sebut itu cinta. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Sadarkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Sadarkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Orang tengah lapar, orang tengah lapar, orang tengah lapar, orang tengah lapar. Ini ada trivia mengenai hutang ni, di mana Islam dengan tegas melarang riba ataupun faedah yang dikenakan dalam transaksi hutang. Riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan dilarang dalam Al-Quran. Islam juga menekankan pentingnya kejujuran dan juga amanah dalam urusan hutang ni. Orang yang meminjam ataupun memberi hutang diingatkan untuk mematuhi perjanjian dan membayar hutang tepat pada masanya. Dengar tu, tepat pada masanya. Ya, betul. Bukan sampai 3 tahun, setahun, kesian member menunggu. Kerja dah siap, tapi Iyalah. hutang gaji tak bayar-bayar. Betul tak Ustaz? Saya bercakap pasal diri saya sendiri. Alhamdulillah hari tu sudah settle. Tepat, bukan bagi lepat. Betul. Jadi Ustaz, kita terus pergi soalannya. Ada orang ni Saya mula-mula kecewa lah. Kenapa pula? Sebab awak dah settle. kita cerita dekat program lain. Awak suka bagi saya teringat lah. Padan bunga Ustaz. Okey Ustaz, soalannya. Baik. Ada orang yang mula-mula berhutang dengan bank. Lepas tu tak bayar, berhutang pula dengan adik-beradik. Lepas tu tak settle lagi, berhutang pula dengan jiran-jiran, saudara mara. Lepas tu berhutang dengan along. Ish. Memang cari penyakit lagi. Pandangan Ustaz tentang isu ini. Sebenarnya ini masalah diri sendiri, memang suka berhutang ke atau memang
macam mana nak terangkan dengan orang-orang macam gini ni Ustaz? Dia memang ada orang macam tu tau. Dia memang jenis macam dia tak nak keluarkan modal diri dia. Dia hutang dia lari. Dia hutang dia lari. Kena blacklist pun nanti dia lari balik. La ilaha And then illallah. kalau dia rasa macam something yang dia rasa okey lah, orang mungkin dah tak percaya aku dekat negeri ni, dia pergi pula negeri lain. Dia pula berlakon pula, dia collect duit kat sana. Dia konon kata dia nak berniaga lah. Banyak kadang-kadang ada kawan-kawan kita yang contohlah, saya bagi tahu tak semua, contoh travel umrah ke, walaupun dia pakai nama yang Islamik dan pakai sebagainya kan, dengan pakaian dia, mudahlah dia memperdayakan orang. Dan dia dah bukan isu hutang dah ni tau. Dia dah isu menipu orang lain. Nabi kata man ghasyana falaysa minna. Kita pegang satu ni je, orang yang tipu kita, mungkin kita rugi kat dunia ni puluh-puluh ribu, mungkin ratus ribu. Tapi orang yang menipu kita ni, Nabi kata satu ancaman yang sangat berat. Allahu akbar. Kamu bukan di kalangan aku, kamu bukan umat Muhammad. Bila kata kamu bukan umat Muhammad, orang yang suka tipu orang dengan duit ni, ataupun memperdayakan orang, hutang sana hutang sini, dan dia tak boleh bayar pun. Kan, dia tak kisahlah kalau dia dalam bahaya ke apa ke. Dan kadang-kadang contoh dia pinjam kat Along, mungkin dia tak bahaya tapi keluarga dalam bahaya. Kan, masyarakat setempat, kawan-kawan kenalan ni dalam bahaya. Kita tak ada kaitan pun dengan duit yang dia pinjam tu, kita tak dapat apa pun. Betul. Kan, akhirnya kita juga yang menderita. Jaga-jagalah. Dan Ustaz, ada juga Ustaz antara kawan-kawan kita ni Ustaz, waktu nak pinjam juga kita, amboi mulut manis. Ya. Tapi lepas tu bila kita nak minta hutang balik, kita pula yang kena marah. Kita pula yang kena block. Ya. Macam mana Ustaz orang yang macam ni Ustaz? Itulah, itu lumrah lah kot kan. Bila orang dalam terdesak, dia akan buat apa macam-macam lah tu kan. Dia cakap itulah, inilah, macam-macam. Dan akhirnya pula kadang-kadang kita nak ingatkan dia, dia pula kata, alah kau tu bukan tak ada duit nak minta hutang kat aku. Dia bukan isu orang tu ada duit tak ada duit. Awak berhutang dengan dia ingatkan awak, kira awak bersyukurlah. Awak kena tolong dia bayar balik. Jadi kalau boleh kita doakanlah supaya Allah Ta'ala mudahkan orang-orang yang berhutang dengan sesiapa ni agar melunaskannya dengan baik. Dengar tu. Betul. Sebab hutang kawan kita putus. Aduh, itu memang luar biasa ya. Kita minta kita pula kena marah. Baik. Tapi sekarang ni sabar tu, alamak tu sedih, kena gembirakan tu dengan sebuah lagu yang lagi. cinta. Jom. Lagu yang sweet. Bersama Katira Band, ini dia Cinta Luar Biasa. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari, lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, agung terikat. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya
terimalah lagu ini, oh, dari orang biasa. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati setia. Yang ku punya hanyalah hati setia. Tulus padamu. Itu dia The Katira Band dengan lagunya Cinta Luar Biasa. Terbuai-buai dibuatnya. Betul. Sampai rupanya dah ke penghujung episod Iya. kita untuk hari ini. Borak Tengah Cukup Lapar. luar biasa. Cukup luar biasa. Ya. Memang Jadi macam jadi. mana nya apa yang selalunya yang tengah pergi dialog tu. Bukan. Apa dia? Okeylah kita teruskan dengan Ustaz lah. Ustaz, Ustaz dah gerak dah tu. Ustaz, mungkinlah saya. kesimpulan Ustaz untuk topik kita hari ini, hutang, bayar hutang ni Ustaz. Baik, sebenarnya orang yang berhutang dan dia ada kesungguhan Ya. untuk membayar hutangnya kembali, Allah akan mudahkan urusan dia untuk membayar hutang itu. Dalam apa pun jua cara, Tuhan akan berikan rezeki yang tak disangka-sangka, unsangkable. Unsangkable. Itu bahasa Arab ke apa? Itu Bahasa baru lah. bahasa barulah, unsangkable, okey, rezeki yang tak disangka-sangka untuk dia dipenuhi hajatnya untuk bayar hutang. Sedangkan orang yang khianat, yang sengaja mencipta peluang dan kesempatan untuk memperdaya dan menzalimi orang lain semata-mata dengan menggunakan jalan hutang dan dia tak nak bayar pun, dia sengajalah dengan keadaan tersebut, maka seluruh penduduk langit akan memberikan penghinaan kepada dia daripada dia mula bangun tidur sampai dia tidur balik. Sebab itu jangan main-main dengan bab hutang ni. Dia nampak macam kecil. Sebab itu walaupun kita berhutang yang kita boleh bayar, yang komitmen bulan-bulan ni pun satu beban sebenarnya. Yang mana kalau tak diurus dengan baik, setelah kita meninggal dunia akan berlaku sedikit masalah ketika kita berada alam akhirat nanti. Sebab itu kalau sebelum kita nak meninggal, pastikan ada takafulnya, ada orang yang membalas ataupun membayarnya. Selepas kematian kita, jangan fikir nanti lepas aku mati, pandai-pandai lah orang lepas aku. Jangan. Siapa yang ada pengalaman, kita tahu betapa susahnya nak menguruskan hal-hal kewangan dan juga hal-hal duit ni selepas kematian seseorang. Betul. Jadi kalau hutang itu dapat diuruskan dengan baik, uruskan sewaktu di dunia dengan wasiat sebagainya lah. InsyaAllah. Kalau kita tak mampu nak buat, jangan buat. Dan jangan sengaja-sengaja mudah-mudah, orang tu boleh bagi duit, kita pinjam dekat dia lah. Dan akhirnya dia akan menzalimi kita. Jaga-jaga tu, sebab duit orang jangan main-main. Sebab saya cakap dua benda yang Tuhan akan segerakan azabnya di dunia. Yang pertama, derhaka dengan mak dan ayah. Baik. Dekat dunia Tuhan bagi lagi. Okey. Yang kedua, main dengan duit orang. Tuhan akan tunjuk dekat dunia. Kalau kita rasa nak tengok azab dan juga murkanya Tuhan pada kita dekat dunia lagi, buatlah dua benda ni. Kalau boleh jangan. Sebab ini satu benda yang sangat besar, jangan kita mencabar kuasa Allah. Jadi berusahalah untuk membayar hutang. Insaf lah bulan Ramadan ni kan. Jadi tu, kesimpulan awak pula. Kesimpulan saya simple saja, bab hutang ni itulah jangan buat main-main. Bayangkan macam Ustaz cakap, dah meninggal pun bayangkan, kalau kan yang selalu kita tengok orang dah meninggal, siapa yang mengenal arwah ni, kalau ada arwah ni berhutang, silalah berjumpa dengan warisnya. Kesian waris. Waris pula kena settle lah. Kan kau dah meninggal lah menyusahkan orang pula. Jadi sebelum meninggal tu settlekan, buat wasiat, apa benda yang untuk kita melunaskan hutang kita lah. Jangan main-main bab hutang. Ini tanggungjawab kita juga. Boleh cakap dekat kamera. Cakap kat saya. Bukan. Ya. Ini tanggungjawab kita. Jangan main-main bang hutang Ingat, abang saya pun, mana abang saya? Tak apa, abang. Okey, baik apa-apa, terima kasih Aitu dan juga Ustaz Amin. Apa-apa kepada yang berhutang tu, bayar hutang, sebab kata dia punya implikasi sangat-sangat buruk, bukan di dunia, bahkan juga di akhirat. Jadi semoga perbincangan kita ini dapat memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah esok kita kembali bersama Atu dan juga Ustaz Amin dalam Borak Tengah Lapar. Assalamualaikum.